Dah apa dah hostkan Liza ya. Okey, 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 sudah. Saya record tak apa. Assalamualaikum. Kak Liza buka majlis dulu lah sementara tunggu Ustaz masuk. Nanti lewat pula kita kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, elok-elok Ustaz masuk, Kak dah habis baca doa. Okey Ustaz. Okey, dengar suara? Jelas dengar Ustaz. Salah. Okey. Hari ni Kak dah baca doa dah buka majlis dah. Hari ni kita masuk tajuk doa berbuka Ustaz. Muka 122. Jom. Penat Ustaz? Boleh mula? Boleh Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Masih kepada Kak Liza, Kak Izian, Kak Salawati, Kak Nur Hashimah, Kak Nurzian, Kak Nurdini, Kak Rusna, Kak Syahira, Kak Syida yang kurang sihat malam ni, Syafakillah, Syifaan Ajilah insyaAllah, Kak Cik Nur, Kak Nia, Kak Lina kita, Kak Samsiah, Kak Nasimah, Kak Masdian, Kak Khadijah,
Kak Rozana, Kak Saripah, Kak Nasimah dan lain-lain yang insya-Allah akan bersama dengan kita. Ramai juga yang masih bercuti, ya. Sebab tu saya tanya Fiza tempoh hari, nak teruskan ke nak cuti? Cuti pun okey. Apa nama, teruskan pun tak ada masalah. InsyaAllah. Rupanya sekolah yang cuti lama, orang kerja dah kerja dah ya. Saya semenjak tak bekerja ni tak tahu dah jadual kerja tak kerja ni. Semenjak menjadi pelajar sepenuh masa ni. Nah, jadi itulah ceritanya. Baik, ala kulli hal pada minggu sudah kita bincang beberapa isu yang sangat menarik lah tentang ziarah kubur apa semua tu. Dan last kali tu soalan Kak Lina ya. Jawab separuh tu habis bateri. Dan ada perbincangan lah kalau ingat tempoh hari tentang kita bezakan antara ziarah kubur pada hari biasa dengan mengiringi jenazah ke kuburan. Memang ziarah kubur itu secara umumnya berdasarkan perbincangan kita tempoh hari, ramailah juga ulama yang mengharuskan dengan menjaga adab-adab dan juga apa yang patutlah. Tetapi seingat saya lah, dalam masalah mengiringi jenazah ketika pengebumian itu masih sebahagian ulama sedikit keras, sedikit ketat, bukan keras, ketat. Terutamanya berkaitan dengan ikhtilat, berkaitan dengan pakaian, tabarruj dan seumpamanya. Dan juga berkaitan dengan menjaga perasaan wanita itu, dikhawatiri tak boleh kontrol apa semua, maka setengahnya masih lagi memberatkan untuk tidak benarkanlah. Tapi tak sampai haram. Tak sampai haram ya. Dan kalau saya ingat saya kalau amalan di belah Kelantan, satu masa tu mereka mengiringi sampai di luar pagar kubur saja. Maksudnya tak rapat ke tempat pengumian lah. Tidak ada benda lain melainkan nak jaga maslahah wanita itu sendiri. Cuma kalau ikut guru saya juga, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, beliau berpendapat sebaliknya. Kerana pada hari ini wanita sudah dikira sangat berpelajaran, sampai kita kata sudah, ialah wanita pun dah jawatan macam-macam, pensyarah, researcher, hari ini dah sangat hebat lah. Jadi dari satu sudut, dan mereka tu sangat boleh jaga diri. Selain daripada itu, masing-masing mengaji sikit macam kita ni insya-Allah. Tapi itulah antara mengaji tahu dengan dapat kontrol perasaan tu dua benda yang berbeza ya. Kadang-kadang setinggi mana pun ilmu, kadang-kadang perasaan itu tak boleh dikontrol juga. Jadi we know ourselves lah. Kalaulah katanya kematian itu berlaku dan orang tu orang yang sangat dekat dengan kita, suami, isteri, anak, mak, masing-masing apa semua, kalau kita tengok macam sesuai untuk kita, dan kita pun rasa kalau tak begitu ralat sungguh lah. Macam kita, bagi saya lah, kalaulah kita lewat balik kampung, sampai-sampai tu jenazah dah sampai ke kubur, maksudnya dah nak turunkan ke liang lahat, maka wallahu alam pada pandangan saya tidak ada masalah lah untuk kalau dia nak minta untuk pergi tengok sekejap supaya dia tak ralat seumur hidup dia. Mungkin juga takut nanti dia ralat apa semua tu gini. Jadi ala kulli hal, tengok pada suasana. Kalau kita rasa tak mendatangkan ikhtilat, kita punya pakaian pun bagus, tutup aurat sempurna, maka tak ada isu. Tapi kalau dah mengiringi jenazah tu, pakai miniskirt ke baju kelawar ke, tu tak boleh lah. Itu dah. Sebab ada berlaku ya, sahabat-sahabat non-Muslim. Si mati tu jabat, jadi sahabat non-Muslim datang. Ialah mereka, biasanya mereka pakai hitam semua ke apa semua. Itu tak ada isu. Warna Islam tak ada isu. Nak pakai baju warna apa pun tak apa. Tapi dari sudut aurat apa semua tu kadang-kadang tak sesuai. Mari pakai skirt apa semua itu gini. Tu kita pun kena pesan kat dia lah. Kalau kata jangan sampai ke dalam ni lah tempat pengebumian, duduk luar pagar saja ataupun di tepi-tepi dah seumpamanya. Wallahu alam. Bergantung, tidak ada pengharaman yang mutlak tentang hal itu, tapi sebahagian memakruhkan, makruh tanzih bukan makruh tahrim,
Cuma ada lagi syarat-syarat, maksudnya benda khilaf lah. Ada lagi syarat-syarat yang ulama letakkan. Kalau kata tak ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan isu-isu yang kita sebutkan tadi, semoga, dan kalaulah kita tak kita tengok menyebabkan ralak apa semua, semoga tidak ada isu lah untuk kita pergi juga. Wallahu a'lam. Baik. Jadi topik pada minggu ini, sebelum saya lupa, pada Sabtu yang lalu berlangsungnya satu seminar di QUIPS, College Universiti Islam Perlis, yang dibarisi oleh line up para pembentang yang cukup luar biasa, membincangkan isu-isu yang pernah kita sentuh juga sikit sebanyak dalam kuliah-kuliah kita di sini, berkaitan dengan kepercayaan. Siapa yang biasa duk mengaji dulu kitab-kitab kuning Jawi ni, yang mana sebenarnya ia sangat berjasa besar kepada perkembangan Islam di alam Melayu, tapi kita juga kena jujur bahawa sebahagian daripada isi kitab-kitab Jawi kita ni memang perlu diberi nilai tambah. Saya tak katalah perlu dibuang ke apa semua, tapi perlu diberi disemak dan diberi nilai tambah. Dan antaranya yang berkaitan dengan kepercayaan, i'tiqad, doktrin, konsep, akidah berkaitan dengan Nur Muhammad, wahdatul wujud, martabat 7, insan kamil, dan pelbagai lagi istilah yang berasal daripada falasifah ataupun falsafah. Jadi tempoh hari seminar yang berlangsung itu tentang seminar Nur Muhammad. Sebab apa kita ambil Nur Muhammad? Sebab ia cukup masyhur. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, siapa yang pernah dengar mana-mana ustaz, ustazah duk bahas, duk bincang tentang Nur Muhammad? Cuba share sikit. Siapa yang pernah dengar di surau masjid ke, dalam radio, TV ke, mana-mana lah. Siapa pernah dengar? Kak Liza pernah dengar tak? Biasa Ustaz, selalu. Siapa lagi? Kak Samsiah? Kak mana? Yang selalu tanya soalan kita ni. Kak tak ingat. Kak Pah ke? Pernah dengar tak? Kak Sarah? Oh, malu nak bersuara menjawab ni. Pernah, okey. Kak Sarifah, okey. Baik. Dia masalahnya kepercayaan Nur Muhammad ni memanglah pada asalnya dia bukan isu akidah. Tetapi kemudiannya, tu dia. Kak Sarifah pernah join tarikat ke? Menarik ni, kena share dengan kami ni. Kena buat sharing nanti ni. Baik, doktrin Nur Muhammad ni pada asasnya memanglah dia macam satu idea, satu kita kata teori-teori sajalah. Tapi lama-lama kemudian dia telah dipercayai seolah-olah ia adalah akidah. Itu masalahnya. Apatah lagi perbincangan tentang Nur Muhammad ini, dia melagat-lagatlah. Dia jadi berkembang. Tapi asasnya mereka mendakwa Nur Muhammad ini adalah makhluk pertama diciptakan, dan kerana Nur Muhammad lah, kerana Nur inilah alam ini diciptakan kita semua. Jadi Allah mencipta Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama, dan alam ini diciptakan kerana Nur Muhammad. Persoalannya, ada tak Allah sebut begitu? Ada tak dalam Quran Allah sebut bahawa Nur Muhammad tu makhluk pertama? Tidak ada. Hadis-hadis yang sahih tidak ada, yang palsu ada. Tetapi seminar tempoh hari telah menjelaskan bahawa kebanyakan hadis-hadis yang mendakwa Nur Muhammad, bahkan Nur Ali sebagai makhluk yang pertama apa semua begini ini adalah datang daripada Syiah. Sama ada hadis, sama ada tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran versi Syiah lah. Nampak tak? Jadi, that's why kita kata pelik lah. Kenapa yang bersungguh sangat nak pertahankan benda yang tidak ada asal usul yang khusus daripada Al-Quran ni? Benda dah 1000 tahun di alam Melayu. Tiba-tiba nak tinggal. Jadi masalah lah. Dia jadi masalah sebab dia lama sangat. 300 tahun pertama Islam,
Tidak ada ulama-ulama yang bincang tentang Nur Muhammad ke, Wahdatul Wujud ke, Martabat 7 ke, Insanul Kamil ke, tak ada. Dia datang kemudian. Dan juga sebelum Islam datang ke alam Melayu, terlebih dahulu agama Kristian, yakni agama Nasrani, agama Yahudi, golongan falsafah Greek kuno, Sokrates, Aristotle, Plato, Sophocles, apa semua tu, begitu juga daripada tanah Indus, India hari ini, benua India hari ini, iaitu golongan Hindu lah, Aidanta Vedanta, mereka pun ada bincang juga. Apakah makhluk pertama diciptakan dan bagaimanakah ia diciptakan. Jadi bukan dia tiba-tiba muncul lah di alam Melayu ni. Dia ada asal usul. Jadi bila dilihat-lihat, ternyata ia bukan, Nur Muhammad ni bukan daripada Al-Quran. Bahkan dalam perbentangan tempoh hari, Profesor Dr. Wan Muhammad Azam, dia datangkan quotation daripada Bible, Gospel, bahawa dalam Bible pun ada bincang bahawa disebutkan bahawa Jesus, iaitu Nabi Isa tu menurut mereka adalah makhluk pertama diciptakan, dan kerana nur Jesus lah, nur Nabi Isa lah, alam ini diciptakan. Sebiji tuan-tuan. Itu dia. Jadi itu dibuktikan. Nanti saya sedang proses kumpul kertas kerja tu semua, insya-Allah akan diterbitkan. Siapa yang nak tengok video tu, ada je dalam Promedia Tajdid tu, 5 jam lah tapi. Dan perbincangan memang sangat berat. Memang sangat berat. Memang level akademik tinggi. Bolehlah nak dengar sambil-sambil tidur, tak ada masalah. Mujarab tu insya-Allah. Untuk mengulik tidur. Memang mujarab sungguh insya-Allah. Baik. Itulah antara lain. Banyak lagi lah. Jadi secara kesimpulannya, saya lah secara peribadi yakin Nur Muhammad ni tak ada faedahnya untuk kita orang Islam. Bahkan bahayanya dia boleh menyebabkan bahayanya dia boleh menyebabkan orang Islam sampai satu peringkat menganggap Nabi Muhammad tu Tuhan. Macam mana Jesus ataupun Nabi Isa dituhankan oleh orang Kristian. Itu yang kita risaukan, ya. Dan kita kena risaulah sebab benda tu patternnya sama. Patternnya sama. Nabi Muhammad daripada Nur. Nur tu daripada zat Allah. Jadi Nabi Muhammad tu sebenarnya siapa? Nabi Muhammad asalnya daripada Allah lah. Maka Nabi Muhammad tu siapa? Sebenarnya Nabi Muhammad tu siapa? Nabi Muhammad tu Allah lah. Nampak? Dan dalam Syiah ada riwayat hadis menyebutkan apa dia? Pada suatu hari Sayyidina Ali ni pernah mendukung Rasulullah di atas bahu dia. Rasulullah duduk atas bahu Rasulullah. Ni riwayat Syiah ni. Jadi bila Sayyidina Ali dongok gitu, tengok dalam kain Rasulullah tengok tak ada. Sayyidina Ali tengok tak ada kemaluan Rasulullah. Maka Sayyidina Ali pun kata, Sayyidina Ali pun baru tahu sebenarnya Nabi Muhammad tu sebenarnya Tuhan. Bukannya manusia biasa. Tengok. Mengaruk ni tuan-tuan. Mengaruk ni. Jadi Nabi Muhammad ni Quran dah bagi tahu. Rasulullah bagi tahu, aku daripada Adam. Adam daripada tanah. Mana datang cahaya apa semua ni? Ni dakwaan golongan-golongan yang melampau, ya. Golongan yang kononnya nak mengangkat Rasulullah, memuliakan Rasulullah, tanpa sedar mereka sebenarnya telah meletakkan Rasulullah di luar daripada apa yang Rasul sendiri nakkan benda. Ni kita kata bahaya. Dan kemuncaknya, golongan ini akan kata Rasulullah tu adalah Tuhan, Tuhan tu adalah Rasulullah. Semacam mana Kristian yang mengatakan Nabi Isa tu adalah prototype. Nabi Isa tu adalah inkarnasi Tuhan dalam bentuk manusia yang paling sempurna. The perfect man, insanul kamil. Sebenarnya seumpamanya. Ini yang kita kata tak boleh kita terima. Bahkan kemuncaknya, ibu-ibu sekalian, sebagai mukaddimah malam ni, saya pernah tanya sahabat-sahabat ni siapa? Ustaz-ustaz juga, ya. Ustaz-ustaz yang duk ceramah kata riti jugalah. Saya tanya mereka, Syekh, kalau anda tak terima konsep Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7 ni, kalau anda mati dalam keadaan anda Muslim lah,
adakah mengganggu anda punya Islam dan iman? Maksudnya, saya nak tanya, kalau kita tak terima Nur Muhammad ni, macam kita tak terima kerasulan Nabi Muhammad ke? Kalau kita tak terima konsep Nur Muhammad, akidah Nur Muhammad, wahdatul wujud, martabat tujuh, apa semua ni, adakah bila kita mati, Islam dan iman kita tidak sempurna? Dia kata, tak ada lah sampai macam tu. Lepas tu kita kata, lepas tu yang entah tahan sangat, kenapa? Yang entah anggap benda tu macam akidah, macam usul akidah, sampai buat seminar lah, sampai buat seminar mempertahankan, sampai guna ayat Quran tunggang langgang hampir justifikan guna Quran tunggang ayat ni, tunggang ayat tu. Ni kita kata bahaya. Alhamdulillah, muncul golongan ilmuwan, sarjana yang sanggup bersuara pada di platform yang kita tahu membahayakan mereka punya reputasi jugalah, untuk digelar dengan gelaran Wahabi dan seumpamanya, tapi atas dasar kebenaran mereka tetap menyuarakan ilmu mereka. Alhamdulillah. Baik. Okey, kita masuklah perbincangan kita. Baik, hari ini kita masuk tentang doa berbuka, yakni berbuka puasa ni. Dah. Apa yang masyhur? Biasanya yang masyhur, walaupun Ramadan sudah telah lepas, tetapi mereka yang puasa sunat apa semuanya boleh lagi praktiskan. Jadi dikatakan adalah antara lafaz doa yang masyhur lah yang kita selalu baca pada Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi ni'matika ya arhamar rahimin. Itulah yang masyhur. Yang masyhurnya. Baik, kita cuba kita tengok apa perbahasan dalam buku guru kami yang mulia Dr. Umar Muhammad Nur hafizahullah taala. Kemudiannya saya ni dah hampir sebulan lah menjadi pelajar sepenuh masa ni. Dah. Jadi progresnya masih sedang-sedang. Saya minta ibu-ibu sekalian doakan saya lah supaya cepat dapat siapkan bab akhir isi saya yang tak lama. Alhamdulillah semalam ni duduk baring-baring, duduk baca-baca buku semua, dapat satu idea yang memudahkan saya punya bab akhir itulah, dan saya yakinlah kalau saya fokus dalam seminggu dua ni, kalau kurang sebulan lagi insya-Allah boleh selesai. Dan kemudian saya serahlah kepada saya punya penyelia, dia semak dalam masa sebulan, kalau dia okey saya akan hantar untuk semakan penuh ke jabatan. Semoga dipermudahkan. Untuk tengok kawan-kawan siap belakang tu lah, geram juga tengok mereka pun dah habis belakang. Aduhai. Nah, tuan-tuan rahimahullah. Minta doa ya ibu-ibu sekalian. Dalam tak kiralah mana-mana, asalkan doa untuk semualah, untuk semua mudahkan apa semua, dan mohonlah spesifik sikit ni, ya Allah permudahkanlah urusan penulisan tesis pengajian Ustaz Zairuddin. Begitulah lebih kurang. Moleknya saya tak tahulah, saya minta tak tahulah, sebab bila saya tak tahu ni, doa yang sama akan balik pada ibu-ibu sekalian. Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim tu. Baik, kita tengok ni. Doa berbuka. Apa isunya ni? Walaupun puasa baru lepas, tapi rupa-rupanya tak lama lagi dah kita nak puasa. Tahun depan bulan berapa? Bulan 5 ke bulan 4 saja. Ramadan. Tak lama sangat. Jadi, baiklah kita mantapkan juga ilmu ataupun pengetahuan paling sedikit sebanyak untuk kita hadapi Ramadan seterusnya ini. InsyaAllah, semoga kita direzekikan untuk Ramadan tahun depan insyaAllah. Baik. Maka soalannya berbunyi, Ustaz, timbul polemik bahawa status hadis doa berbuka puasa yang sering diamalkan adalah lemah, yakni dhaif. Bolehkah Ustaz jelaskan? Okey, itu soalan dia. Terdapat dua hadis marfu' berkenaan doa berbuka puasa. Hadis pertama diriwayatkan oleh Husain bin Waqid. Kak Lina tolong cari hadis marfu' ni, kita refresh balik. Cari, Kak Liza pun boleh cari, kita paste dalam komen supaya semua orang boleh tahu hadis marfu' ni apa. Terdapat dua hadis marfu' berkenaan doa berbuka puasa. Hadis pertama diriwayatkan oleh Husain bin Waqid daripada Marwan bin Salim Al-Muqaffa. Aku melihat, katanya lafaznya, aku melihat Ibnu Umar menggenggam janggutnya lalu memotong yang melebihi genggamannya. Jadi dia genggam gitu, yang lebih bawah ni dia potong, jadi segenggam. Beliau berkata, Rasulullah SAW apabila berbuka puasa mengucapkan zahabaz zama'u
wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah pergi dahaga dan telah sejuk urat leher dan ditetapkan pahala insya-Allah. Itu antara lafaznya. Baik, katanya hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Tengok nota kaki nombor 2357. Dan juga An-Nasa'i nombor 3315 dan lain-lain. Hadis ini mengandungi kelemahan namun tidak teruk, yakni dhaif jiddan. Dhaif jiddan pula. Dhaif biasa, dhaif ringan. Bukan jiddan. Maka katanya lagi Al-Imam Al-Bazzar, salah seorang ulama hadis besar juga, dan Ibnu Mandah sepakat mengisyaratkan tafarrud dalam sanad. Apa dia tafarrud? Bersendirian. Sanadnya solo. Sanadnya solo. Baik. Okey, terima kasih Kak Amelia. Terima kasih juga kepada Kak Lina. Masih juga kepada Kak Liza dan seumpamanya. Nanti boleh semua tengok. Baik, isu di sini adalah Ibnu Mandah sepakat mengisyaratkan tafarrud dalam sanad. Tafarrud ni pada perkataan mufrad lah, seorang, satu, tunggal, yakni bersendirian. Begitu juga Ad-Daruqutni berkata, bertafarrud dengannya Husain bin Waqid, sanadnya hasan. Jadi ada isu di situ, sanadnya ada rawi yang solo, melalui dia sahaja semua riwayat hadis atau hadis ini lalu. Jadi ada keganjilan sikit, ada keganjilan sikit. Maka katanya, tapi sanadnya hasan. Keseluruhan sanad daripada A sampai Z, sampai Rasulullah sampai sahabat, hasan. Sarjan hasan. Tidak, hasan. Yakni bawah sikit pada nilai sahih. Atas nombor 1 sahih, nombor 2 hasan. Maka apa berlaku? Hasan dalam istilah Ad-Daruqutni tidak sama dengan istilah ahli hadis mutaakhirin. Ada perbezaan. Mutaakhirin 300 hijrah dan ke atas. Mutaqaddimin 300 hijrah pertama. Hasan di sini bermakna hadis tersebut lemah walaupun tidak terlalu teruk. Istilah hasan bagi Ad-Daruqutni maksudnya dhaif tapi tidak dhaif jiddan. Walaupun dia guna istilah hasan. Tapi ulama hadis kemudian meletakkan hasan, hadis hasan ataupun sanad hasan adalah sanad yang baik, diterima makbul, nombor 2 selepas sanad yang sahih. Itu kita kena tahu. Baik. Kemudian apa berlaku? Hal ini kerana Marwan bin Salim Al-Muqaffa tidak dikenal dalam kalangan ahli hadis. Siapakah dia ni? Tak masyhur dia. Siapa dia ni? Ataupun dalam istilah lain, mungkin dia akan dikenal sebagai majhul, iaitu tidak diketahui siapa. Hanya Ibnu Hibban yang menilainya thiqah. Tapi ada seorang ulama hadis besar, iaitu Ibnu Hibban, menilai siapa dia? Menilai Hasan Marwan bin Salim Al-Muqaffa ini sebagai thiqah, berpandukan kaedah beliau yang sangat tasahul dalam menilai perawi. Banyak istilah ni. Banyak istilah kena catat ni. Tasahul, dia longgar ataupun dia sedikit nak kata bermudah lah. Dia nak kata bermudah-mudah tu bukan. Tasahul ni sahal Allah, yakni mudah. Dia tidak ketat. Yang lebih tepat. Dia tasahul ni dia tidak ketat. Ibnu Hibban telah nilai nama apa? Perawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Muqaffa sebagai thiqah. Tetapi Ibnu Hibban ini dikenali sebagai ulama hadis yang sedikit tidak ketat dalam menilai perawi-perawi. Jadi dia kurang tegas dalam bab itu. Hadis kedua diriwayatkan oleh Husain bin Abdul Rahman daripada Muaz bin Zahrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila berbuka puasa dengan mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu lafaznya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi yang kita baca panjang lagi.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi ni'matika ya arhamar rahim. Itu yang kita tu ingat hafaz sejak kecil lah. Tapi dalam riwayat ini, iaitu riwayat daripada Muaz bin Zahrah, daripada Husain bin Abdul Rahman, riwayat siapa ni? Riwayat Abu Dawud. Tengok tu. Lafaznya ringkas, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang bermaksud, wahai Allah, keranamu aku berpuasa, wa ala rizqika, dan atas dengan rezekimu kami berbuka. Ringkasnya begitu. Kata guru kami ini, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Hadis ini lemah kerana terputus antara Muaz bin Zahrah. Putus apa dia? Istilah dia? Qata' ataupun munqati'. Hadis ini lemah kerana terputus, yakni sanad dia terputus antara Muaz bin Zahrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sahabat Nabi. Justru riwayat ini mursal. Riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah tapi terhenti pada tabi'in, bukannya sahabat. Jadi macam ada isu lah sikit, iaitu sepatutnya Rasulullah sahabat dulu, barulah tabi'in. Apa yang berlaku, sanad ini terhenti pada tabi'in tapi tidak ada sahabat, tapi disebutkan bahawa ia adalah Rasulullah SAW. Daud bin Zabarqan meriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah, daripada Thabit al-Bunani, daripada Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW dengan tambahan. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a dan Al-Awsat. Daud bin Zabarqan matruk. Tengok tu. Daud bin Zabarqan matruk, yakni ditinggalkan riwayatnya. Justru hadis ini berkemungkinan palsu. Banyak isu selain daripada agak lemah, dan banyak ciri-ciri yang boleh menyebabkan hadis ini lemah, selain daripada mursal, selain daripada rawi dia tidak dikenali, selain daripada banyak isu lah. Dan akhirnya ada juga seorang yang disebut sebagai matruk, iaitu Daud bin Zabarqan, salah seorang perawi. Maka kata guru kami, kemungkinan ia palsu sebenarnya. Al-Imam Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir turut meriwayatkannya menurut si Abdul Malik bin Harun bin Antarah daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik matruk katanya lagi. Salah seorang perawi pun matruk, ditinggalkan riwayatnya. Dan dituduh berdusta oleh Ibnu Ma'in, bahkan dituduh sebagai, biasanya dusta ni kazzab, dusta, oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan lain-lain. Banyak isu, banyak isu hadis ni. Semua riwayat tentang doa berkaitan dengan buka puasa ni ada isu yang begitu banyak. Ada dikata kecacatan ilal, ada ilal, ada kecacatan yang tersembunyi yang begitu banyak. Baik, jadi apa yang berlaku ni? Jadi apa hukum berdoa ketika berbuka puasa? Jika digalakkan, maka doa apa yang patut saya baca? Ni macam kita lah. Kita tanya. Macam kita tanya. Kita lah tanya ni. Patut lagu mana ni? Tak sahih belaka. Dah lagi kita doa amal selama ni. Berdosa ke kita ni? Dia kira berdosa tak berdosa masuk neraka ke tidak? Agama ni kadang-kadang bukan macam tu. Bukan kira neraka ke tak neraka ni. Ini sikit-sikit neraka, syurga. Betul. Kemuncaknya adalah agama ini membawa kita ke syurga atau neraka. Tapi dalam perbincangan ilmu, tak adalah mudah nak kata ni neraka, syurga. Dalam fatwa pun tak ada fatwa yang siapa buat begini, siapa dia buat begini, maka neraka. Baik. Doa ketika berbuka adalah sangat digalakkan. Sunnah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, aku mendengar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi wa fitrihi la da'watan ma turaddu. Orang yang berpuasa memiliki sebuah doa mustajab ketika
beliau ataupun mereka berbuka. Waktu awal hujung waktu nak sampai berbuka tu ada doa yang mustajab. Ada waktu doa yang mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibni Majah nombor 1753. Setiap kali Abdullah berbuka, yakni Abdullah bin Amru bin Al-As, beliau menghimpunkan ahli keluarganya lalu berdoa. Ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun boleh diamalkan untuk fadailul a'mal. Boleh beramal dalam bab fadail a'mal jika dhaif itu dhaif ringan. Tapi masalahnya yang awal tadi banyak sangat kelemahan sehingga menyebabkan ia seolah-olah dhaif jiddan, terlalu lemah, bahkan ada satu sampai tahap berkemungkinan palsu. Yang sangat bermasalah lah. Tapi galakan untuk berdoa ada riwayat Ibnu Majah ni. Walaupun lemah tapi lemah biasa. Jadi boleh diamalkan kerana ia menepati 3 syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Nah, ia tidak terlalu dhaif. Baik. Para ulama daripada kalangan 4 mazhab menetapkan sunat berdoa ketika puasa. Yakni berbuka puasa. Bentuk doa yang mereka galakkan berasaskan doa yang terkandung dalam hadis-hadis sebelum ini. Sebahagian menambah beberapa kalimah tertentu. Semua ini dibenarkan dan selari dengan galakan untuk berdoa pada saat-saat mustajab. Dan ada satu cerita sebelum kita masuk hadis ni. Ada satu cerita saya ingat. Saya guna selalu dalam tazkirah Ramadan pada bulan-bulan yang sudah. Sepasang suami isteri dengan anak-anak sedang berbuka puasa. Sedang menunggu untuk berbuka puasa. Maka anak-anak dengan suami menunggulah di meja dan isteri masih lagi duduk siapkan apa yang perlulah. Dah dekat-dekat sangat dengan waktu berbuka. Maka tiba-tiba si suami pun berdoa. Dia tengok dalam 5 minit akhir dah tu, dia pun doa lah. Ya Allah, begini. Murahkan rezeki kami, anak kami ni jadi anak solehah, begini. Dalam banyak-banyak doa tu, antara doa yang disebut adalah, Ya Allah, kurniakanlah sahabat kami, saya punya kawan, jodoh yang baik, yang solehah, sejuk mata memandang. Isteri dia pelik apa doa, tiba-tiba doa kat kawan tentang jodoh ni. Nah, habis doa, isteri pun tanya, abang, kenapa abang baca doa kepada kawan tu? Gini, sia-sia. Dia kata, iyalah, kan waktu ni waktu mustajab doa. Jadi saya pun naklah bantu dia. Dia pun dah umur, tak ada jodoh lagi, apa semua begini. Jadi saya doakanlah dia. Waktu ni waktu mustajab. Mana tahu Allah Ta'ala terima doa dia. Isteri dia pun ustazah juga. Suami ustaz. Nah, ataupun isteri dia ni kuat mengaji macam ibu-ibu sekalian lah. Jadi tak adalah, tak tahu trik-trik tu. Maka si suami pun tanya, abang hati-hati, abang ingat saya tak tahu ke? Di sana ada hadis sahih sebut, sebarang siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu, maka malaikat akan doa-doa yang sama pada dia. Abang hati-hati. Barulah tak boleh kena tipu. Nah, barulah kena mengajilah, barulah tahu. Pelik doa ni ada hak ni dah begitu. Nah, itu satu cerita. Cerita kedua, pasangan suami isteri juga. Isteri dia ni kahwin dua. Suami kahwin dua. Isteri pertama bernama Hasanah. Ingat nama tu. Isteri pertama nama Hasanah. Isteri kedua nama Hamidah. Maka hari ni giliran suami pertama, isteri pertama. Siapa nama isteri pertama tadi? Siapa nama isteri giliran isteri kedua? Isteri kedua nama Hamidah. Isteri pertama Hasanah. Jadi hari tu dia balik awal. Biasa lepas maghrib, lepas isyak bawa balik kerja ni lah. Nak cari rezeki. 2 orang bini, 2 rumah, 2 kereta. Anak beramah dah ni. Nak adil ni.
Kemudiannya apa berlaku? Bila dia balik awal tu, isteri dia pun yang nama Hamidah ni kata, bang, lama dah abang tak jadi imam ni, kita solat jemaah ni, boleh ke kita jemaah malam ni? Boleh lah. Jadi suami dia pun jadilah imam, baca Fatihah apa semua habis itu, sampailah waktu berdoa. Bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Paling nak salam, Hamidah muncul mulu. Masa mencuka, merajuk. Suami pun tanyalah, apa pasal pula awak ni, tadi nak jemaah, kita jemaah dah. Nah, apa yang merajuk pula ni? Yalah, abang berdoa sebut nama Kak Senah je selalu. Abang doa tadi sebut nama Kak Senah je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 2 kali abang sebut nama Kak Senah. Bukan sana Hasanah apa tu? Hasanah. Nama ni dah. Ya tak ya tu. Nama madu dia lah, dia marah lah. Bahaya. Nama dia tak sebut Hamidah. Jadi suami ni bijak sana dan bijak sini. Nak kahwin ramah kena pandai lah sikit. Kena macam-macam lah. Jadi dia kata tak apa. Tunggu isyak. Masuk isyak, dia pun semayang. Bila nak bangkit dari rokok tu dia tekan. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah duduk belakang senyum. Ada. Berapa rakaat? Banyak rakaat lah. 4 rakaat tu. Habis tu, bagi salam, suami tu tanya, macam mana Midah, puas hati? Nama Kak Senah abang sebut 2 kali. Nama Midah abang sebut dalam solat 4 kali. Cerita nak katanya orang. Itu belum lagi masuk apa dia? Doa ni. Suami doa ya doa lah dengan bahasa Arabnya apa semua gitu. Jadi nak katanya kalau tak ada ilmu langsung, apa yang orang lain buat kita pun tak tahu. Kena lebung sokmo. Itu belum lagi mari yang Tok Pomo lah, apalah. Mari Tok Wali mana-mana lah. Kita kata, Baik, itu habis kita. Saja selingan tu. Nak bagi tak mengatuk sikit. Baik, kita terus pada perbincangan kita ni. Secara umumnya, doa untuk berbuka puasa ni dituntut, bahkan sunatlah hukumnya. Daripada hadis-hadis yang umum. Cuma lafaznya apa? Jadi kata guru kami ini, semua ulama 4 mazhab ini menggalakkan berdoa berdasarkan lafaz daripada hadis yang bermasalah tadi, tetapi ada setengahnya menambah lafaz. Sebab doa ni luas ya, kena faham ya. Fiqh doa ni luas. Kita boleh reka doa kita sendiri. Kita nak baca doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Tapi membaca doa yang ma'thur, yang Rasulullah ajar, yang ada dalam Quran, yang Rasulullah ajar, dengan mengetahui makna, itu the best. Cumanya setengah orang, macam bila berdoa selepas solat secara berjemaah, yang kita kadang-kadang kita bincang, sebenarnya benda tu bukan termasuk daripada tata cara kaifiyat solat Rasulullah SAW lah. Sebab Rasulullah ni kalau kita tengok hadis baginda, ada kadang-kadang Rasulullah berzikir bersama sahabat lah, iaitu Rasulullah diam berzikir. Pada peringkat awal Islam, Rasulullah zikir kuat, jahar, untuk mengajar sahabat-sahabat. Bila sahabat semua dah pandai, maka masing-masing berzikir. Tapi itu tidak dipraktiskan dalam konteks kita di Malaysia lah. Bahkan setengahnya lebih suka untuk berjemaah dengan memakai speaker dengan kuat ya, dan akhirnya mengganggu mereka yang masbuk muafiq apa semua, yang musafir apa semua tu. Kita setujulah. Sebab tu saya kalau jadi imam mana-mana pula, saya guna zikir, guna juga speaker tu, tapi tak adalah sampai menyanyi, sampai berlagu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Itu nasyid, bukannya wirid lah tu. Wirid ni astagfirullah, astagfirullah. Dengan nada yang sederhana, yang tidak mengganggu. Walaupun kita ni dah guna speaker, nak menyanyi lagi, berladu nada, saya tak setuju.
Dan alhamdulillah semakin ramailah yang sedar pada perkara tersebut. Bukan tak bunyi langsung, boleh je sikit-sikit. Nah, dengan isyarat nak mengajar ke apa semua. Majoriti daripada yang duk hadir tu insya-Allah dah reti dah wirid zikir belakang. Nah, tu satu. Jadi Rasulullah ni kalau kita tengok solat baginda, tak sentiasa Rasulullah selepas daripada bagi salam, Rasulullah duduk untuk berwirid, tidak. Kadang-kadang Rasulullah tunggu bangun. Kadang-kadang Rasulullah duduk lama. Kadang-kadang Rasulullah tu berpaling, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Rasulullah tu bagi khutbah ataupun tu bagi kuliah kepada para sahabat, pelbagai keadaan. Tetapi versi kita alam Melayu macam dah mesti pattern gitu. Lepas tu saya kata kena bagi faham bahawa tak semestinya solat kita dengan imam itu daripada takbir hingga salam. Itu wajib kita untuk ikut imam. Hatta kalau imam tersalah rakaat ke apa semua dan dia teruskan dengan salah dia pun kita terpaksa ikut. Walaupun kita tegur untuk dia kemudian tambah dengan apa nama sujud sahwi apa semualah. Jadi nak katanya wirid yang masing-masing ada seumpamanya begitu. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ramai-ramai ni satu masa kita rasa bagus tapi lama-lama dia mengganggu sebenarnya. Jadi beberapa imam macam kawasan rumah saya semua yang faham lah yang macam kita kata bukan tak bunyi suara langsung tapi guna nada yang paling minimum. Sekadar macam berbisik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Okey dah tu. Nak kuat-kuat buat apa? Nah. Kita nak kuat-kuat sangat tu untuk apa sebenarnya? Jadi wallahu alam, sebahagiannya yang faham semakin inilah dan akhirnya siapa yang masuk muafiq memang terganggu. Memang kuat bunyi speaker di telinga. Lepas tu dia marah kita, siapa suruh mari lewat? Kata siapa suruh mari lewat? Mari awal-awal lah. Kita kata macam mung ni tak rajin mari lewat semuanya. Itu alasan-alasan yang diberikan ya. Baik. Jadi para ulama mazhab Maliki mengajarkan doa ini. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu zahaba az-zama wa batalat uruqu wa thabata al-ajru insya-Allah taala. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, maka ampunilah dosaku yang terdahulu dan kemudian telah hilang dahaga, telah basah urat dan telah pasti pahala insya-Allah. Ini disebut dalam Hasyiah Ad-Dardir. Baik, seterusnya sebahagian ulama mazhab Syafi'i menambahkan, ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma waffaqna lis-siyami wa ballighna fihi al-qiyama wa a'inna 'alaihi wan nasu niyamun wa adkhilna al-jannata bisalamin. Wahai yang maha luas kurnianya, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang membantuku berpuasa, yang memberiku rezeki untuk berbuka. Ya Allah, berilah taufik agar aku berpuasa. Sampaikan diriku untuk melakukan qiyam. Bantulah aku melakukannya apabila semua orang tengah tidur, dan masukkan aku ke dalam syurga dengan damai. Hadis Hasyiah Al-Jamal jilid 2 halaman 330. Ulama mazhab Hanafi menganjurkan doa yang lebih panjang lagi. Mereka menyebutkan sekali niat puasa esok dan esok hari dalam doa tersebut. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala tawakkaltu wa ala rizqika aftartu wa li shaumil min syahr Ramadan nawaitu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Maksudnya, ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, kerana-Mu aku beriman, kerana-Mu aku bertawakal, dengan rezekimu aku berbuka. Untuk puasa Ramadan esok aku berniat, justru ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian. Menurut sebahagian ulama, menurut ulama mazhab Hambali pula, disunatkan mengucapkan doa berbuka ini. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, maha suci Engkau yang maha terpuji,
Ya Allah, terimalah ibadah ini daripadaku, sesungguhnya kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang puasa lepas ni, bawa buku kita ni, hari ni baca mazhab Maliki, esok baca mazhab Syafi'i, hari ketiga baca mazhab Hanafi, hari keempat baca mazhab Hambali, lepas tu pusing-pusing. Barulah boleh yang dikatakan kita amal belaka yang kita belajar. Hari kelima baru baca yang biasa. Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi ni'matika ya arhamar rahimin. Tu dia. Nah, nak baca semua gitu. Jadi orang kata awak ni mazhab apa? Kita mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kulluhum, semua sekali. Dah. Jangan ada kata kita bukan ahli sunnah ni. Baik, katanya lagi apa dia? Doa ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah. Ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahawa doa tersebut diucapkan selepas menjamah makanan atau perkara lain yang membatalkan puasa, bukan sebelumnya. Demikian dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Hasyiah Al-Jamal, Fathul Mu'in dan lain. Pula ulama mazhab Syafi'i perkara lain yang membatalkan puasa, bukan sebelumnya. Jadi dia bukan doa makan. Kak Rosnah, ya. Ini semua doa-doa yang dianjurkan oleh ulama-ulama mazhab yang 4. Sebahagiannya, banyak lagi lah. Ini sebahagiannya. Jadi, disebabkan kita telah belajar, guru pesan, Ustaz Adlan Abdul Aziz ataupun Dr. Syed Syahriyan Syed Muhammad bin Aqil Hafizahullah Ta'ala ataupun Ustaz Adlan Abdul Aziz rahimahullah sudah meninggal. Dia kata bila kita dengar hadis, kita dengar apa-apa riwayat yang berbentuk amalan ni, antara hak hadis tersebut pada kita, kita mesti amal walaupun sekali. Dengan harapan kelak di akhirat Allah Ta'ala tanya, ilmu yang kamu dengar hadis kamu amal ke tidak? Kita boleh sebut, saya pernah amal. Itulah kata guru kami. Guru-guru kami dah ajar begitulah. Jadi standby lah siapa yang nak puasa tu. Dah hari ni baca doa ni, yang baca doa ni akhir semua sekali selalu puas hati. Nah, tapi secara umum dia nak kata apa dia? Dia nak kata bab doa ni luas. Kalaulah kita tak baca doa-doa ni pun tak ada masalah. Kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun ia dhaif tapi tak ada masalah dia doa. Cuma kena katalah dia hadis dhaif dan tidak boleh sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak amal tak ada masalah, doa tu doa yang umum yang bagus. Bahkan bacaan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar tu bukan setakat untuk masa makan, hatta untuk kalau kata Dr. Zaimi tu, kita terima anugerah ke hadiah segala apa nikmat lah. Terima berita gembira ke Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebab makna dia umum. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah kami dengan rezeki yang engkau beri ini. Jadi rezeki tu tak semestinya makan. Tiba-tiba bos bagi bonus, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak ada masalah. Luas, doa luas. Jangan kita sempitkan. Jangan kita sempitkan. Nah, doa luas. Gitu. Baik. Tetapi dalam ulama mazhab Syafi'i ini dia beza sikit. Dia beza macam mana? Dia kata doa tersebut dibaca selepas kita dah breakfast. Kita sudah buka puasa tu, jamu air ke setengah ke, makan kurma kos biji ke, separuh biji ke, barulah kita baca doa yang diajarkan. Kerana waktu tu waktu mustajab. Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana disebut dalam Nihayatul Muhtaj, Hasyiah Al-Jamal, Fathul Mu'in dan lain. Ini kita Syafi'i yang hebat belakang. Baik, kesimpulannya, mana-mana doa yang saudara pilih, maka ia memadai dan sangat baik. Doa tidak disyaratkan mesti lafaz hadis sahih. Secara umum, doa sebab tidak ada yang sahih. Kalaulah dalam bab ini tiba-tiba terdapat riwayat yang jelas sahih, maka kita yang mengaji ni wajarlah kita ambil yang sahih tersebut. Tetapi disebabkan bab doa buka puasa ni, maksudnya riwayat yang ada tu pun kebanyakannya lemah. Maka para ulama berkesimpulan tidak ada masalah mana-mana doa. Sebab dia doa, dia bukan hukum hakam halal haram, dia bukan benda-benda ghaibiyat yang kita bincang-bincang sebelum ni. Dia bab doa, bab fadailul a'mal. Jadi tak apa, tak ada masalah.
Jadi mereka cuma hadis dhaif ni ataupun hadis dhaif ni bila kita nak amal, pertama dia mesti ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis sahih. Maka adalah doa memang adalah Quran dan hadis sahih. Yang kedua, dia tidak boleh terlalu dhaif, dhaif jiddan, terlalu dhaif, tak boleh. Yang ketiga, tak boleh sandarkan ia diajarkan oleh Rasulullah SAW, tak boleh. Maksudnya kalau kita baca doa ni, kita kata, Rasulullah ajar beginilah, tak boleh. Lafaz ni. Tapi kita kata Rasulullah memang ajarlah untuk berdoa, apatah lagi untuk makan, untuk buka puasa apa semua. Cuma lafaz ni lafaz yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan kefahaman terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah doa makan yang kita baca biasa, Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kerana lafaz yang benar-benar sahih yang ada riwayat ni apa untuk makan? Bismillah saja. Bismillah. Settle. Masalah orang kita ni pendek sangat ni. Macam dah dia tu masalah tu. Bila mari yang sahih terlalu pendek, dia berasa macam tak hati. Dia gaya panjang sikit. Bila terlalu panjang, dia cari jalan. Tak boleh ke pendek sikit? Pula ni masalahnya. Contohnya apa dia? Sayyidul Istighfar. Allahumma kita tunggu. Ayat pecik betul. Baik. Betul ya. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjanglah Sayyidul Istighfar. Baca sekali siang, sekali malam, dosa banyak dosa sebanyak buih di laut ampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Fadilah dia, riwayat Ahmad. Tapi nak boleh ingat tu, pun lama lah, ulang. Barulah ingat tu. Tu ingat apa? Ingat baca belum tentu. Kalau tidak diamalkan. Tapi bila panjang macam dia tanya, tak ada ke yang pendek sikit? Ada. Astaghfirullah. Pendek sangat pula. Jadi sebab itulah ujian antara kita ni, umat akhir zaman ni adalah kita boleh benar-benar tak ikut SOP. SOP yang Rasulullah tinggal dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Termasuk doa lah. Selawat. Boleh tak ikut selawat yang Rasulullah tinggal sahaja. Tanpa kita menafikan lafaz-lafaz selawat yang lain yang disusun oleh ulama pun tak ada masalah. Cuma tetap kita kena berpegang bahawa lafaz selawat yang the best, the ultimate one, and the primal one is apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat sendiri. Itu sepatutnya dalam kepala otak kita. Ya, jadi mutaakhir ni dia jadi terbalik. Yang diajar, yang disusun oleh ulama tu pula yang lebih dia anjurkan, didahulukan, diamalkan berbanding apa yang Rasulullah ajar. Itu yang kita tak setuju tu. Bahkan melampau-lampau. Contohnya selawat tafrijiyah, selawat-selawat yang disusun oleh tarikat-tarikat tertentu. Mereka bukan setakat cipta lafaz selawat tu, okey lagi. Kadang-kadang lafaz dia ada masalah. Itu satu isu dah pula. Yang kedua, fadilat yang mereka kata. Contoh selawat tafrijiyah ni, dia punya syekh tu dakwa pertama dapat selawat tu daripada Rasulullah melalui mimpi. Satu, dakwaan tu entah betul entah tidak. Yang kedua, siapa yang baca sekali saja selawat tafrijiyah, maka dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Ni yang kita kata melampau. Selawat yang Rasulullah ajar, selawat Ibrahimiyah tu pun tidak ada fadilat yang seumpama itu. Tiba-tiba selawat yang awak reka, awak kata awak dapat daripada Nabi masa tidur, masa mimpi kuat awak tidur tu, fadilat dia beratus-ratus fadilat, dan antaranya adalah apa dia? Baca sekali saja dapat seluruh pahala Nabi dan Rasul. Apa kesan dia? Jadi lama-lama selawat yang sunni, yang sunnah ditinggalkan, akhirnya selawat rekaan dia itulah yang diutamakan. Waliyadzubillah. Yang ni yang kita tak setuju. Yang ni yang kita tak setuju. Sebagai orang yang terdedah pada pengajian-pengajian sunnah ni, sepatutnya kita kata yang pastilah. Baik. Jadi akhirnya kata guru kami ini, mana-mana doa yang saudara pilih, dia kata,
maka ia memadai dan sangat baik. Doa tidak disyaratkan mesti dengan lafaz hadis sahih. Hadis lemah turut dibenarkan untuk digunakan dalam perkara ini, wallahu a'lam. Sebab itulah Imam Bukhari selain daripada dia susun Jami' as-Sahih dia tu, Sahih Bukhari dia tu, dia juga susun kitab-kitab lain yang memasukkan hadis-hadis dhaif. Ada contohnya Al-Adabul Mufrad. Dalam Adabul Mufrad tu Imam Bukhari masukkan banyak hadis-hadis dhaif tapi yang boleh diamalkan. Yang boleh diamalkan. Tu kena faham tu. Tetapi kita katakan, tetaplah jika kita jumpa hadis yang sahih dalam bab yang sama, bertembung selama ni kita duk amal berdasarkan hadis dhaif. Tiba-tiba kita mengaji, jumpa dengan ustaz mari cerita lagu mana kita baca ke, dalam bab yang ada riwayat yang sahih. Maka sewajarnya kita beralih daripada sekadar merasa cukup dengan hadis dhaif tadi, pergi kepada hadis yang lebih kuat. Sebab kita tahu dengan hadis lebih kuat tu lebih pasti ia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okay. Habislah kita bab tersebut. Bab seterusnya, Ramadan di tanah suci. Apa fadilat Ramadan di tanah suci? Kita nak teruskan ke? Kita nak up dulu. Orang Kelantan kata up dulu. Macam mana jemaah sekalian? Apakah kita wajar teruskan? Atau ada jemaah nak tanya soalan bab tadi tu? Bab doa yang mana tu? puasa tu. Takutlah kalau ada jemaah mana nak tanya. Dan selama ni kan dulu-dulu dia baca Allah Malaikat Sumtu. Itulah Ustaz, sebab kan ada lagu. Budak-budak lagu senang nak hafal. Lepas tu bila dia baca, tengok dalam buku yang daripada sunnah tu, tulis ni Zahabal Dhamma ni kan. Lepas tu kau pun baca yang ni lah. Oh rupanya banyak boleh baca. Ustaz kalau belajar ni tak tahulah. Banyak. Banyak rupanya. Yang doa Zahabal Dhamma tu kan, yang tu pun kau baca selepas kita dah minum air, dah minum air, dah makan kurma sikit, baru baca doa tu, sebab dia punya maksud tu telah hilang dahaga, telah sejuk, kurat semua kan. Baca lepas tu lah. Macam nak buka Ayak baca. ke ayo? Ayak. Ayak kat Cina. Nak ayak ke nak ayo? Okey, ada sebarang persoalan ataupun kita nak baca sikit tentang Ramadan di tanah suci. Ini pun menarik ya. Boleh juga kalau Ustaz nak baca sikit Ustaz, nanti kalau tak sempat tak apalah, kita sambunglah minggu depan. Sebabnya isunya menarik juga ni. Iaitu Ustaz ni memang timing dia lah. Dia pukul 10 je dia. Kami ingat timing Ustaz cukup time 10 padam. Ustaz set time ke? Lain ke apa Ustaz? lain dia keluar. Geram betul lah dia ni. Kami ingat Ustaz set time dekat laptop padam ke 10. Tak ada, dia ni apa, internet macam lost kejap. Okey Ustaz. Okey, boleh kita teruskan sikit dalam bab seterusnya ni. Ramadan di Boleh. tanah suci. Okay, boleh terus. Kerana di sana ada, kalau ingatlah, dan masih lagi pun, seakan-akan ada kelebihan khusus jika kita berpuasa di tanah suci lah. Benarkah dakwaan tersebut? Adakah bila dakwa satu fadilat yang khusus ni melibatkan tempat apa semua, maka dia berhajatkan dalil lah. Dia berhajatkan nas. Kita dakwa contohlah kita dakwa berpuasa berpuasa Ramadan di tanah suci, fadilatnya 100 kali ganda berbanding dengan berpuasa di tempat lain. Contoh. Maka kalau kita dakwa begitu, kita ada i'tiqad, keyakinan begitu, maka kita kena buktikan ada ke tidak nas yang membuktikan hal tersebut. Kalau tidak kita direka
Kita dikira mereka-reka lah. Itu yang bahaya tu. Dah, Ajay. Kita tengok perbahasan dalam bab ini. Baik, kata soalan ni, tahun ini saya berniat untuk berpuasa Ramadan sepenuhnya di tanah suci. Bukan main dia ni. Kaya betul ni. Dah. Kemudian dia kata, saya pernah membaca di sebuah laman internet bahawa melaksanakan puasa Ramadan di Mekah sangat besar fadilatnya. Tengok disebut tentang fadilat. Dikatakan ada sebuah hadis yang menyebut bahawa berpuasa Ramadan di Mekah ganjarannya 100,000 kali ganda. Dengan betul 100,000 kali ganda berbanding berpuasa di negeri lain. Saya inginkan kepastian tanya soalan ini, adakah hadis tersebut sahih? 100,000 kali ganda, bayangkan. Tapi yang pernah kita dengar, satu rakaat dalam Masjidil Haram, itu betul. Satu rakaat di Masjidil. Hotel pun 10 kali ganda, kata Kak Lina. Itu masalah tu. Apa kata kita backpackers, tidur je bergelimpangan dalam Masjidil Haram. Boleh ke begitu? Baik. Okey. Tapi memang ada orang yang berkemampuan, dia memang target begitulah. Dia nak, bahkan ada yang sanggup bayar mahal untuk mereka pergi umrah dalam Ramadan sehingga mereka sehingga mereka dapat raya di sana. Cuma bila raya di sana tu kejut dia. Gini je raya. Orang Arab ni hari raya dia pakai jubah putih belakang semua. Dia pergi solat di Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi. Lepas habis tu dia bersalam apa semua tu ni, dia ziarah anak beranak. Lepas tu tak ada apa dah. Dia cuti. Tak adalah meriah macam kita. Kita ni dengan baju Melayunya, bertajaknya, berkerihnya, apa semua dah. Bukan main lah. Mereka mana ada putih mereka. Itu budaya. Itu budaya. Kalau di UIA tu, kalau raya haji lah, ataupun raya puasa pun, kadang-kadang ramai foreigner yang tak balik ni, lepas solat raya tu adalah jamuan-jamuan yang dibuat. Dan apabila jamuan dibuat tu, sponsor ni daripada pihak universiti apa semualah kan. Bila habis dah solat apa semua nak pergi terkam makan tu, tengok tak ada nasi arak kambing, tak ada. Maka bila tak ada kambing tu, masing-masing pun frah. Pada mereka, sepatutnya mereka dapat makan makanan kebangsaan mereka lah. Kambing golek apa semua tu. Orang Arab punya pandangan. Baik. Kata guru kami ini, jawapannya, saya ucapkan tahniah atas kesungguhan saudara untuk meningkatkan kualiti ibadah. Semoga Allah menerima amalan tersebut dan memberinya ganjaran yang banyak. Berkenaan dengan soalan saudara, hadis tersebut tidak sahih. Ingat. Hadis tersebut tidak sahih, yakni yang mendakwa puasa Ramadan di Mekah sama dengan 100,000 ganda tu. Tak sama. Katanya lagi, hadis ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad daripada Abdul Rahim bin Zaid al-Ami. Daripada bapanya, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun hadis itu tak sahih, tapi ada dalam Sunan Ibni Majah. Itu masalahnya. Jadi no wonder lah ada orang anggap sahih. Sebab memang doa ada dalam kitab hadis utama. Hadis yang berbunyi, man adraka ramadana bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassara lahu. Kataballahu lahu 100,000 syahri ramadana fima siwaha. Wa kataballahu lahu bi kulli yawmin itqa wa raqabah. Wa kulli laylatin itqa raqabah. Wa kulli yawmin humlana farasin fi sabilillahi. Wa fi kulli yawmi hasanatin. Wa fi kulli laylatin hasanatan. Maksudnya, sesiapa yang berada di Mekah pada bulan Ramadan, lalu ia berpuasa dan melakukan ibadah semampunya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala 100,000 Ramadan di luar Mekah. Allah juga menuliskan baginya pahala
membebaskan hamba setiap hari dan malam serta pahala menyumbangkan kuda di jalan Allah. Setiap malam satu pahala dan setiap hari satu pahala. Allahu Akbar. Besar hebatlah. Ni dapat kat syarikat-syarikat mutawif hadis ni saja je ni. Ada. Mau dia tepek besar-besar di iklan dia tu. Baik. Masalahnya ada perawi yang bermasalah. Abdul Rahim bin Zaid, bapanya sangat lemah di sisi ahli hadis. Bahkan Abdul Rahim dinilai matruk, iaitu hadisnya mesti ditinggalkan kerana terlalu banyak kesalahan padanya. Apabila hadis ini ditanyakan kepada Abu Hatim Ar-Razi, ulama besar dalam hadis, pakar hadis itu menjawab, ini hadis munkar. Abdul Rahim bin Zaid matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Ini disebut dalam Ad-Du'afa wal Matrukun, nombor 1915. Baik, kita pergi terus. Sempat rasa ni kita habis ni. Bagaimana pula dengan berpuasa di Madinah? Saya juga pernah mendengar sebuah hadis yang menunjukkan kelebihan berpuasa Ramadan di kota Nabi. Hadis ini jawapannya juga sangat lemah. Bahkan lebih lemah daripada hadis sebelumnya. Lebih teruk lagi. Ia diriwayatkan dengan beberapa sanad. Salah satunya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hingga ke Kathir bin Abdullah Al-Muzani. Daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadhanu bil Madinati khairun min alfi Ramadhana fima siwaha min al-buldani. Wa jum'atun bil Madinati khairun min alfi jum'atin fima siwaha min al-buldani." Atau kama qala, tapi hadisnya tidak sahih ni. Artinya, Ramadan di Madinah lebih utama daripada 1000 Ramadan di negeri-negeri selainnya. Jumaat di Madinah lebih utama daripada 1000 Jumaat di negeri-negeri selainnya. Ketika meriwayatkan hadis ini dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Baihaqi menjelaskan, Al-Imam Baihaqi ulama fiqh, ulama hadis yang besar dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan hadis ini sangat lemah, dhaif jiddan. Kathir bin Abdullah Al-Muzani dituduh berdusta dalam hadis. Imam Syafi'i menilainya sebagai salah satu rukun pendustaan. Itu dia. Teruklah. Kritikan terhadap perawi ini sangat teruk. Sehingga kan semua hadis yang ada nama dia, maka dia, walaupun ada dalam kitab-kitab muktabar, maka ia dinilai sebagai ulama tu nak kata hadis ni bermasalah, janganlah kamu ambil lah. Tapi yang difahami oleh sebahagian kita, adalah kitab muktabar, takkanlah tak sahih. Tanpa kita sedar, dia masukkan untuk nak kata, ni hadis tak sahih, jangan duk pandai-pandai nak guna. Baik, katanya lagi apa dia? Kita pergi sikit lagi. Jika kedua-dua hadis ini lemah, adakah ini bermakna berpuasa di bumi Mekah dan Madinah tidak memiliki apa-apa kelebihan berbanding negeri-negeri lain termasuk Malaysia? Betulkah begitu? Soalannya. Kalau begitu, buat apa sungguh-sungguh lagi Mekah ni? Sebenarnya ada. Bukan tak ada, ada. Nah, cuma yang tadi tu memang lemah. Adapun terlalu lemah. Sangat bermasalah. Baik, tentu sahaja tidak, kata guru kami ini. Saya telah berulang kali menyebutkan bahawa penilaian terhadap hadis bukan bermakna penetapan hukum fiqh. Perbahasan fiqh lebih luas daripada perbahasan tentang hadis. Hadis yang disebutkan sebelum ini memang lemah. Namun hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahawa tanah haram memiliki kelebihan tertentu berbanding negeri-negeri lain. Ini tak boleh nafi. Memang ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaan, fadilah, kelebihan tanah haram, haramain, dua tanah haram iaitu Mekah dan Madinah berbanding dengan negeri-negeri lain ataupun tanah-tanah tempat lain. Beribadah di tanah suci digandakan pahalanya melebihi ibadah di tempat-tempat yang lain. Apabila ibadah itu berlaku pada bulan Ramadan, maka telah terhimpun dua kemuliaan sekaligus, iaitu kemuliaan tempat dan masa. Hari biasa pun, siapa yang solat dan siapa yang melakukan ibadah di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi pun digandakan pahalanya, apatah lagi buat pada bulan Ramadan. Ada dua fadilat sekaligus, iaitu fadilat makan, bukan makan, bukan makan dalam bahasa Arab, tempat. Fadilat makan
wa fadilatuz zaman. Dan fadilat masa zaman. Itu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada Ummu Sinan kelebihan beribadah umrah pada bulan Ramadan. Baginda SAW bersabda, "Fa idza kana Ramadhanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadhana hajjatun." Dengar betul-betul. Apabila tiba bulan Ramadan, kerjakanlah umrah kerana umrah padanya menyamai haji. Allahu Akbar. Iaitu hadis ini daripada Sahihil Bukhari. Makanya kita yang belum berpeluang untuk pergi haji, nama tak naik-naik, kita kata, usaha dah ke? Ya, dah usaha dah. Nak pergi haji kan? Nak pergi haji. Buka dah tabung haji? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Patutlah ke mana nak pergi? Saya suruh pada Allah lah. Adalah rezeki tu. Tak ada. Zaman ni tak boleh. Zaman ni antara bukti kita ni sungguh nak pergi haji adalah kena ada duit tabung haji, duit cukup 10,000, 15,000 dah. Berapa ribu dah ni? 12,000, 13,000 lah lebih kurang lah. Barulah dikatakan bersungguh-sungguh nak pergi haji. Kita kata ada dah, masuk lama dah. Cuma hari tu nak pakai, awak tubik dah sebentar. Buat keluar masuk. Dia tak boleh. Lepas tu ada orang, dia ada rupanya orang yang tak maklum. Bila walaupun dia ada tabung haji dan duit dalam tu, dia tetap kena daftar untuk dapatkan nombor giliran dia tu. Ada orang dia tak perasan, kena daftar. Saya 10 tahun dah duit cukup. Nama tak naik-naik. La ilaha illallah. Dia tak daftar. Ada orang yang terlepas pandai lah benda-benda begitu. Boleh nak pergi sendiri. Modal berapa? 35,000, 40,000. Ada. Macam-macam lah. Macam-macam. Ada 40,000, 50,000. Tu kalau memang ada duit, tak ada masalah lah. Nah, sekali seumur hidup haji ni, begitu. Baik. Kemudian katanya, okey, kata Kak Saripah, 1,300 boleh daftar. Ni maklumat yang bagus. Mungkin ada orang yang kata, saya lama dah Ustaz, ada 50,000 dalam tabung haji. Tak panggil-panggil saya pergi haji. Serah saya. Dia kata daftar tu. Daftar apa dia kata? Orang punya dia tak daftar. La ilaha illallah. Sial kat dia dah. Tak ada orang bagi tahu. Dia pun rahsia simpan duit dalam tu. Tak cerita pada orang lain. Cerita nanti orang nak pinjam. Lah. Tak tahu dah gitu. Tapi tak apalah, semoga niat tu sudah Allah Taala kira. Baik, kemudian katanya lagi, ingat siapa yang buat haji, siapa yang buat umrah dalam Ramadan, yakni daripada 1 tu sampai ke akhir, seolah-olah dia dapat pahala haji. Allahu Akbar. Rasa nak pergi juga umrah dalam Ramadan ni. Nah, saya rasa modal nak ada 10,000 juga. Ataupun modalnya mungkin sama dengan modal ibu haji tu, 13,000, 12,000 tu lah. Apatah lagi kalau beraya di sana. Dah lah pergi ambil 10 malam akhir. Nah, lepas tu pergi raya pula sana. Lagilah. Saya ingat itu package antara yang paling mahal lah dalam umrah. Dah. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dapat tunaikan umrah dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Baik, pahala umrah digandakan pada bulan Ramadan. Antaranya kerana ia berlaku pada 2 tempat yang istimewa, iaitu tanah suci dan bulan suci sekaligus. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, salatul fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Hadis riwayat siapa tu? Sahih Muslim nombor 1392 ataupun 1394. Satu solat di masjid tu, 1 rakaat ni. Solatun fi masjid ataupun sekali solat. Tidak 1 rakaat tu. Solatun fi masjid. Solat, sekali solat. Solat zuhur ke, solat asar ke, solat sunat ke. Di masjid aku ini, iaitu Masjidil Nabawi, lebih baik daripada 1,000 solat di tempat lain, melainkan Masjidil Haram. Sebab apa? Masjidil Haram sama dengan 100,000 1 rakaat ataupun 1 solat. Jadi, bila pergi ke Mekah dengan Madinah ni, makanya kena banyak duduk dalam Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Sebahagian kita lebih teroja pergi panjat Jabal Rahmah. Duk cari
duk cari tempat mustajab doa, apa nama jodoh dia, apa semua tu, nak panjat sejam, turun sejam. Kita kata Allah hajah. Umur 60, 70. Panjat Jabal Rahmah lagi. Nak cari jodoh siapa lagi? Dia kata. Mungkin dia pun apa-apa. Dia pun kata, tak, bukan untuk saya, untuk anak cucu. Kita kata Allah, baiklah dia berdoa dalam Masjidil Haram. Baiklah dia berdoa dalam Masjidil Nabawi, tempat-tempat mustajab tu. Kalau ada peluang masuk dalam apa nama Raudah, katanya sistem makin baik sekarang. Orang lelaki dan orang wanita boleh gila-gila masuk apa semua. Dah dalam Masjidil Haram tu sambil-sambil tawaf berdoa menujak kepada Allah. Gitu gini anak cucu aku ni, gitu gini. Itulah sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab tu kena cari mutawif. Saya pesan sungguh-sungguh ya. Kena cari mutawif yang betul-betul ikut sunnah Nabi SAW. Boleh yang mengarut ke Allahu Akbar. Buang duit sajalah. Saya tak kata buang duit saja, tapi rugilah. Rugi. Takut jatuh tergolek. Dia pergi ajar kita tu, pergi semayang sunat di dalam Gua Hira lah. Apa benda ni? Gua Hira tu. Gua Hira tu memanglah tempat Nabi terima wahyu. Tapi tak ada fadilat khusus kita pergi semayang di Gua Hira tu. Bersungguh naik tu sejam atas tu. Sambil-sambil lenguh lutut tu naik jugalah. Patutnya kita banyakkan masa habis iktikaf dalam Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Tidak terlepas setiap kali solat Jumaat di sana. Banyakkan solat sunat, taubatnya, tahajudnya, apa. Tak kira lah. Tapi kesimpulannya kena banyak habis masa dalam Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Kalau kata 24 jam tu, lebih separuh tu, duk main belega dalam tu saja. Dah. Itu sepatutnya. Kalau kita rasa, yalah mungkin kita pergi umrah sekali dan haji sekali dan umrah sekali. Itu saja yang kita sempat. Dalam mutaakhir ni syaratnya makin ketat. Yang berumur 60 ke atas, naik Jabal Rahmah tulis nama watu. Lagilah jam frame. Dengan apa Eiffel Tower ke apa? Itu lagi khurafat. Allah Rabbi Karim. Okeylah kita berhabis sikit lagi ni. 5 minit lagi. Berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama menyimpulkan bahawa setiap ibadah yang dilakukan di tanah suci berlipat kali ganda pahalanya. Ini makruf. Sama ada ibadah itu berbentuk solat, puasa, membaca Quran maupun ibadah-ibadah lain. Ada orang dia pergi umrah ke haji, dia target nak khatam Quran. Khatam contoh, Allahu Akbar, rezekilah. Dia target sehari ni berapa, 10 hari dia duduk, sehari dia kena habis berapa juzuk. Dia baca setiap kali solat, dia baca, khatam, Allahu Akbar. Khatam di Masjidil Haram. Bayangkan kali berapa pahala tu. Kali 10,000, 100,000. Kali berapa? Tu dia. Nah, An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Hasan al-Basri, puasa sehari di Mekah sama dengan 100,000 hari. Sedekah 1 dirham sama dengan 100,000 dirham. Setiap kebaikan digandakan 100,000 kali. Ini disebut dalam Mirqatul Fawatih. Ini dia qiyah dengan 1 rakaat ataupun 1 solat sama dengan 100,000 rakaat lah di Masjidil Haram. Jadi benda lain pun bila buat sekali, kali 100. Kesimpulannya, amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan di tanah suci, jika diniatkan ikhlas kerana mengharap redha Allah, akan membawa pulangan pahala yang sangat melimpah ruah, insya-Allah. Saya doakan ibu-ibu sekalian ada peluang untuk pergi melakukan umrah dalam Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dan majlis kita di majlis ilmu baik group. Semoga ia majlis yang malaikat ramai bersama, walaupun kita online, tidak bersama macam dulu secara fizikal, tapi Allah mendengar doa kita dan diaminkan oleh ibu-ibu sekalian yang rajin, yang sentiasa berada dalam majlis ilmu dan seumpamanya. Rasulullah menyebutkan siapa yang hadir ke majlis ilmu ni ataupun banyaklah hadis tentang fadilah ilmu ni. Wallahu a'lam. Jadi ada soalan lagi tak? Kita habis sini. Ni ada komen banyak ni. Boleh saya tengok. Sibuk ya, ramai dulu tak tahu boleh daftar. Kena bagi tahu ya. Kadang-kadang bukan orang lain, anak beranak kita lah.
yang agak berumur apa semua yang dah kerja tu daripada awal kerja nak pencen dah. Allah tak ada panggil lah. Duit cukup lama dah. Tak daftar. Sia dia. Nah, dia orang pergi Taif Ustaz ada fun fair. Tu dia. Betul ke Kak Lina ada fun fair? Yang ada konsep sudah. Okey, Macam-macam Ustaz 1,300. sekarang. Oh ya. Kak Saripah kata 1,300 dah boleh daftar. Ni maklumat yang tengok ni. Saya tak didaftar selepas bulan-bulan masuk duit. Ni pengalaman Kak Saripah sendiri. Naik Jabal Rahmah tulis nama atas batu. Okey. Antara teman-teman juga. Baik. InsyaAllah. Kalau tak ada apa dah, kita berhenti situ. Kita repam. InsyaAllah pada minggu depan kita mula lagi untuk habiskan buku kita yang kedua ini. InsyaAllah. Okey. Kak Liza? Nah, buku ni pun tak banyak lah ni. Lebih 3/4 lah ni. Tu dia. Alhamdulillah. Ya, Apa yang baru tahu tu yang tadi yang doa masa nak buka puasa tu lah, rupanya banyak orang tahu lah yang tentang ni. Memanglah nampak macam pelik je fadilat yang dibagi tadi tu yang berpuasa di sana tu, tapi fadilat yang dibagi tahu yang awal tu memang yang untuk kita solat 1 rakaat persamaan 100,000 di Masjidil Haram dan 1,000 di Masjid Nabawi tu memang kita akan dengar kan. Tapi itulah memang seronok lah kalau boleh pergi sana berpuasa kat sana tu, dia punya feeling dia mesti lainnya kan Ustaz. Tapi itulah sekarang ni tengok macam adalah kalau tengok kebanyakan dia orang untuk melancong. Sekarang ni kebanyakannya dia orang mungkin tak mendalami dulu ilmu sebelum kan. Jadi dia orang pergi badan soleh pun seronok bergambar, ambil gambar selfie sana selfie sini. Mungkin dia orang belum faham. Pergi tanpa ilmu macam itulah sebenarnya. Apa-apa kita nak buat kena ada ilmu dulu. Bila ada ilmu kita pergi tu kita dapat benda apa yang kita nak buat tu kan Ustaz. Satunya macam itulah. Betul, kita syorkan pilih mutawif ataupun syarikat yang pelik-pelik pun banyak sebenarnya kat sana tu. Banyak sangat. Sebab ada yang saya pernah panggil saya jadi mutawif tu. Dia kata Ustaz bahagian ni lah jadi bahagian tazkirah. Saya kata saya tak pernah pergi macam mana saya nak jadi. Tak boleh lah begitu. At least saya kena pergi dulu baru saya tahu apa semua. Dia kata tak apa. Ustaz bahagian arah saja dia kata. Bila dah sampai sana dah ada mutawif. Siapa mutawif sana? Mutawif sana adalah daripada Global Ikhwan punya orang. Global Ikhwan ada syarikat kat sana. Saya kata Global Ikhwan tu bukan Arqam tu Syekh. Itu entah apa dia ajar tahu tu. Tak berani Ustaz tu. Macam kalau macam tu kan kita terpalit pula Ustaz lagi. Betul. Jadi dia kata minta maaf lah tak apalah lagi sendiri nanti kemudian susah selesai dulu apa yang ada ni. Adalah rezeki kita insya-Allah. Baik, masih semua. Kak Liza, Kak Syida, semoga cepat sembuh Kak Syida dan ibu-ibu yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Terima kasih. Selamat raya. Okey, saya undur diri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liza, Ustaz tak gimana Liza? Apakah? Ustaz nak pergi mana? Dia kata doa kat dia. Tak, Ustaz sambung PhD Ustaz tu sambung belajar, nak habiskan tesis PhD Ustaz. PhD, kat mana ada ambil? Dia sambung kat mana?